sejahtera. Saya, Ainul Mardiah Menti Johari daripada kos Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Pendidikan, memegang nombor matrik di 2020109478. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nurul Husna binti Azmi, memegang nombor kad matrik di 202011093976. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Gatijah binti Rizal. Saya pemegang kad matrik di 202010947072. Saya merupakan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni dengan Kepujian. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Nurul Izzah Najihah binti Sapri dari program AT49 iaitu Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Pendidikan. Kami daripada Kumpulan 1 akan melakukan pembentangan poster berdasarkan tajuk kami iaitu Asimilasi Budaya di Malaysia. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, marilah sama-sama kita fahami dan mendalami apakah yang dimaksudkan dengan asimilasi budaya ini. Okey. Asimilasi budaya ini merupakan satu proses pencampuran unsur-unsur kebudayaan daripada satu budaya kepada budaya yang lain. Perubahan budaya ini terjadi daripada hasil daripada hubungan yang berkesinambungan antara dua budaya yang berbeza dalam jangka masa yang berterusan. Selain daripada itu, pinjaman budaya ini juga tidak mengubah budaya asal dan tidak juga menyebabkan kehilangan identiti asal bagi etnik yang meminjam. Okey, pinjaman budaya ini juga terdiri daripada pelbagai aspek, sama ada dalam bentuk pinjaman budaya dalam bentuk kebendaan, iaitu budaya yang melambangkan kebudayaan secara langsung seperti makanan, pakaian, kraftangan, seni bina dan sebagainya. Pinjaman budaya juga berlaku dalam bentuk benda yang bukan kebendaan, iaitu budaya yang terhasil daripada adat istiadat dan undang-undang, seperti adat kematian, adat perkahwinan, adat kelahiran dan sebagainya. Okey, dapat kita lihat asimilasi budaya ni banyak berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia dan asimilasi budaya ni membawa kesan yang positif kepada Malaysia, terutamanya dalam aspek perpaduan. Okey, asimilasi Malaysia juga tidak sama seperti asimilasi struktur yang berlaku di sesetengah negara yang mana etnik itu dipaksa untuk mengikut budaya etnik majoriti dan kesannya kena meninggalkan identiti asal mereka. Dapatlah kita lihat bahawasanya Malaysia ni mengamalkan konsep asimilasi yang sangatlah unik, kerana Malaysia ni menerapkan amalan-amalan kebudayaan bagi setiap etnik yang ada dalam negara tu. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan pembentang saya iaitu Ainul Mardiah di atas pembentangan tersebut. Okey, seterusnya bahagian saya akan membincangkan tentang contoh-contoh asimilasi budaya yang terdapat di Malaysia. Okey, sebagaimana yang kita tahu, asimilasi budaya ini merupakan pencampuran daripada budaya asing ke atas budaya yang terdapat di negara Malaysia ini. Sebagaimana yang kita tahu, asimilasi budaya di Malaysia terjadi daripada pelbagai bentuk. Yang pertama, pencampuran budaya luar ke atas budaya tempatan. Yang kedua ialah pencampuran bahasa asing ke atas bahasa tempatan. Sebagai contohnya ialah asimilasi budaya ke atas kaum baba dan nyonya. Contohnya, masyarakat dan generasi baba nyonya ini terhasil daripada perkahwinan campur di antara perantau-perantau Cina dengan wanita-wanita tempatan di Malaysia. Dengan ini terjadilah pencampuran budaya daripada masyarakat-masyarakat tempatan dengan masyarakat-masyarakat luar negara.
Ramai yang tidak mengetahui mengenai etnik Baba dan Nyonya ini. Baba dan Nyonya ini merupakan golongan keturunan kaum Cina yang unik. Ia merupakan kumpulan etnik yang dinamakan peranakan yang terdapat di semenanjung Malaysia, terutamanya terdapat di negeri-negeri selat seperti negeri Melaka dan Pulau Pinang. Mereka juga dapat ditemukan di luar negara seperti Singapura dan juga Thailand. Generasi Baba dan Nyonya ini juga mempunyai unsur-unsur perkauman daripada kaum Melayu disebabkan pencampuran perkahwinan daripada orang luar ke atas masyarakat Cina dan masyarakat Melayu di Malaysia. Yang kedua ialah asimilasi bahasa. Asimilasi bahasa ni merupakan pencampuran bahasa asing ke atas bahasa tempatan yang dibawa oleh perantau-perantau asing ke dalam negara ini. Sebagai contohnya seperti bahasa asing yang menjadi kata pinjaman ke dalam bahasa Malaysia daripada bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Sanskrit, bahasa India, Perancis dan sebagainya. Hal ini dapat menjadikan kosa kata bahasa Melayu dapat diperkembangkan lagi ke arah yang lebih besar. Okey, seterusnya saya akan paskan kepada rakan pembentang saya iaitu Siti Nurul Husna. Pada bahagian saya akan menerangkan faktor yang mendorong kepada asimilasi. Faktor yang mendorong kepada asimilasi ialah sikap saling menghormati dan menghargai etnik lain serta kebudayaannya. Sikap ini amat penting dalam sesebuah interaksi sosial supaya tidak berlakunya perpecahan dalam masyarakat. Dan jika wujudnya sesuatu permasalahan dalam komuniti, ia perlu diselesaikan dalam keadaan tenang supaya mudah dalam mencapai kesepakatan. Faktor kedua ialah memiliki sifat yang terbuka terhadap golongan yang sedang berkuasa dalam masyarakat dan kesanggupan etnik majoriti dalam menerima etnik lain. Sebagai contoh, golongan yang sedang berkuasa di negara Malaysia ini ialah orang Melayu. Dan orang Melayu perlu menerima segala adat dan perlakuan yang dilakukan oleh bangsa lain seperti Cina dan India, sama ada dari segi budaya maupun perlakuan mereka dalam beragama. Apa yang dapat saya simpulkan ialah asimilasi ini akan berjaya apabila masyarakat yang berlainan etnik, budaya dan agama ini hidup saling bertoleransi dan saling menghormati setiap amalan dan budaya yang dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka tanpa perlu mempersoalkan perbuatan yang dilakukan oleh etnik lain. Seterusnya, terdapat dua faktor yang menghalang kepada asimilasi ini. Yang pertama ialah kurangnya pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut dan ragu-ragu terhadap bangsa dan budaya lain. Dan yang kedua ialah timbul perasaan budaya etnik mereka lebih tinggi daripada budaya etnik yang lain. Perasaan takut ini tidak dinafikan dirasai oleh sesetengah rakyat atau kaum di Malaysia yang tidak tahu dan tidak mahu menonjolkan diri untuk bertanya tentang adat dan cara kehidupan seharian bagi bangsa dan kaum lain. Lebih-lebih lagi tentang cara mereka bersosial, makan dan beribadat. Jika kita tidak mempunyai ilmu yang cukup mengenai budaya lain, kita akan mudah menilai dan menghukum mereka yang tidak mengamalkan amalan dan cara yang sama dengan apa yang kita praktikkan sepanjang hari. Apa yang boleh saya gambarkan di sini ialah cara beragama di mana setiap agama mempunyai amalan dan ritual yang berlainan. Apabila kita tidak mengetahui walaupun sedikit ilmu tentang cara mereka beribadat dan mempertikaikannya, dia akan dapat menimbulkan kemarahan dalam kalangan agama tersebut yang akhirnya membawa kepada pergaduhan. Begitu juga jika kita tidak peka terhadap cara pemakanan kaum lain sebagai contoh, kaum India yang tidak boleh memakan daging lembu kerana mereka beranggapan daging lembu itu sebagai sesuatu yang suci. Dan apabila kita tidak peka terhadap keadaan seperti ini dan kita menyediakan juadah tersebut pada kaum India, secara tidak langsung kita telah menghina dan tidak menghormati pantang larang yang diamalkan oleh mereka. Dan hal ini akan mendorong kepada perbalahan antara kaum. Sekarang, saya akan menerangkan tentang kesan daripada berlakunya asimilasi budaya di Malaysia. Kesan yang pertama ialah asimilasi ni dapat menambahkan lagi
kosakata dan perbandaraan kata dalam bahasa Melayu di Malaysia. Sebagai contoh, daripada masyarakat Baba Nyonya, mereka telah menggabungkan antara bahasa Hokkien dan bahasa Melayu menjadi daripada dua bahasa ni, maka terhasillah beberapa perkataan baru di Malaysia. Okey. Sebagai contoh, dalam bahasa Malaysia, kita menggunakan kata ganti diri saya. Tapi dalam bahasa Baba Nyonya, mereka telah menghasilkan perkataan gua. Seterusnya, dalam bahasa Melayu, kita menggunakan awak. Tapi setelah digabungkan antara bahasa Hokkien dan bahasa Melayu, maka terhasillah perkataan lu dalam bahasa Baba Nyonya. Dan kesan yang kedua ialah mewujudkan sikap bersatu padu antara etnik yang berlainan. Dalam konteks ni, kita boleh lihat daripada budaya kemasyarakatan Baba dan Nyonya itu sendiri. Okey. Daripada Baba Nyonya yang mulanya daripada seorang Cina dan seorang orang tempatan yang kemudiannya berkahwin bersatu dan akhirnya menghasilkan satu budaya kemasyarakatan yang baru di Malaysia. Jika tiada kesatuan di situ, mereka tidak akan bersatu dan mereka tidak boleh bersatu. Maka, dengan kesatuan dan penerimaan antara satu sama lain, ia telah menjadikan satu budaya yang baru di Malaysia. Tambahan pula, setelah mereka bersatu padu, mereka boleh tolong-menolong antara satu sama lain untuk menjalani kehidupan mereka dengan budaya yang baru yang dicantumkan daripada dua etnik yang berbeza.